Record dah. Tak. Ya, ini kita nak belajar pasal market structure lah. Market structure ni, dia ada 3 fasa yang umum lah yang kita tahu kan. Itu dia ada fasa dipanggil sebagai uptrend, and then downtrend, and then kita panggil sebagai fasa sideways lah. Okay, so aku tulis lah senang kan. At least kita buat nota tu. Uptrend, downtrend, sideways. Okay, ini yang kita kena ingat. Ini panggil okay. Dalam setiap market structure ni, dia ada ciri-ciri yang perlu kita fahamkan nak plotting lah, nak plotting chart. Okay, kalau dalam uptrend, dia hanya ada 2 je. Higher high dan juga higher low. Okay, higher low. Tapi kalau bagi downtrend, dia ada 2 juga, iaitu lower high dan juga lower low. Tapi kalau dalam sideways punya fasa kita ada 2 juga yang dipanggil sebagai high dan juga low. Yang ni yang perlu kena ingat. High dan low. Alright. High dan juga low. Okay, bila hampa buat macam ni, baru senang hampa nak plotting. Let's say kita ambil contoh sebagai sebelum kita nak trade untuk esok punya FCPO kan. So kita nampak market structure kat sini totally uptrend lah. So point kat sini jelas-jelas lah yang aku beritahu tadi kata uptrend dia hanya ada 2 je, high high dengan high low. Tapi dalam uptrend tu juga dia mesti ada sideways. Okay. So kat sini sebelum kita nak buat plotting, kalau aku punya plotting aku akan guna 5 minit lah. Okay, plotting ni sebenarnya sama ada kita nak start daripada gap ni ataupun nak start daripada bawah ni lah. Sebab bawah ni kita perasan kan dia downtrend, and then sini dia ada start uptrend. Sama ada kita nak plot daripada bawah ni ke atas ataupun kita malas, kita plot je lah dari sini kan. So ada 2 lah kat sini kan. Okay. Okay. Cara nak plotting, senang cerita hampa guna line ni lah. Line yang ni senang daripada line yang full ni. Sebab bagi aku line yang full ni dia macam nanti kacau line yang sebelum-sebelum ni. Sebab hampa mesti akan nak record juga kan yang belakang-belakang ni kan. Jadi aku line ni lagi okey lah. Okay. So macam tadi. Okay, kita belajar plotting dulu lah. Okay. So kat sini bila dia start buat gap up, okay, situasi petang kita ambil sepatah. Okay, tak buka lagi lah market ni kan, dari start sini lah. So dia dah buat higher high, higher low, higher high, higher low, higher low. Okay, and then sini higher high yang petang semalam sini petang semalam bukan petang ni, petang semalam. Okay, so dia buat higher high, sini dia buat higher low lah. Okay, so bila pagi kita nakkan satu benda, if dia nak long, dia mesti create new high. Yang tu yang kita nak sebenarnya dalam kita punya jelas tak ni semua? Jelas lah? Okay, kalau kita nak jelas. Kalau kita nak confirmation untuk benda tu long, apa kena ingat bila kita nak benda tu long, kita nak dia buat gap up new high. Tu apa kena ingat. Kalau betul-betul dia nak long, dari sini betul-betul nak long. If betul nak long,
kita nak dia buat new high. So kat sini dia dah buat new high pagi tadi. Okay. So once dia buat new high, kita tandalah siap-siap. Okay. Ni high dia. High. And then kat sini dia buat pullback sikit je, high low. Okay, sini bila dia buat high, so kita dah boleh tandalah kat sini bahawa yang ni adalah higher high. Sini adalah higher high. So sini yang kecil pun higher low. Dia ada dua. Ada orang dia takkan ambil higher low. Kalau aku lah kan, aku takkan tanda yang ni sebagai higher high, aku akan tanda ni sebagai higher high yang orang kata sekejap je lah, sementara waktu lah. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab aku nak dia buat pullback ni betul-betul pullback yang ni lah, bukan pullback yang ringan macam ni lah. Pullback macam ni macam bagi aku tak valid sangat lah. Aku nak kata kat dia sebagai higher low. Ada orang dia cakap higher high, higher low. Ada orang tak, ikut kepada perspektif orang. Tapi kalau bagi aku lagi suka dia buat higher high yang macam ni lah. Macam ni. Maksud dia buat pullback tu, maksud dia buat pullback bukan sikit, buat pullback banyak untuk kita dikira sebagai higher low. Okay, aku nak kata macam mana, contoh macam ni ya. Okay, ni sesi pagi tadi lah. Sesi pagi tadi kita dapat nampak kat sini dia buat higher high paling tinggi kat sini lah. Dia naik sampai sini, okay, higher high. But then kat sini, so kita tahu dah, bila dia buat higher high kat sini, kita dah nampak higher low secara mata kasar kita kat area sini lah. Higher low kita kat area sini. Okay. But then sesi tengah hari tadi mengecewakan jugalah. Mengecewakan sebab dia buat gap up. So bila dia buat gap up, kita susah sikit lah nak entry sebab higher low kita memang jauh kat sini kan. So kita dapat tanda dah kat sini, ni higher high dia yang baru lah. Sorry ya, aku nak explain balik nanti. Aku rasa aku salah terang. Okay, sebab apa aku tak suka panggil yang ni sebagai higher low? Sebab aku tak nampak dia banyak bouncing dekat area ni. Yang ni aku suka cakap sebagai higher low lah sebab dia banyak interact dekat area-area sini. Aku lagi suka dia punya ada interaction lah dekat area sini. Sebab at least kalau kita nak cut loss, kita tahu yang ni sebagai support dan juga resistance lah. Faham tak itu? Faham kan? So ini higher high. Okay, so yang ni adalah higher high di sesi tengah hari. Okay, tengah hari tadi kita still cakap long. Sebab apa? Dia buat gap up. Tengok, dia buat gap up, dia create new high. So, dia long lagi lah. Long lagi sebab, kita tulis sini ya. Kita long, still long sebab dia create new high sesi petang. Okay, kita still cari long lah dekat sesi petang pun. Cumanya, dia ada dua benda yang kita nak kena carilah. Dekat mana kita nak entry. Okay, satu benda yang aku nak cakap, bila dia buat create new high and then kita dah confirm bahawa dia higher high, hampa kena cari position long saja, jangan cari position short. Boleh, bukan tak boleh. Risiko tu terlampau besar lah bagi aku. Kita sebagai newbie, kita tak faham sangat market structure ni kan. So bagi aku tak recommend kan orang nak cari position short lah kalau di create new high. Aku lebih suka orang orang cari position long lah. Okay, kalau situasi petang tadi, kalau kita dapat nampak dia create new high and then dia buat pullback tau kat sini. Kat area-area sini dia buat pullback. Area sini area yang dia lantun lah. Okay, dekat sini yang kita nak save entry sebagai higher low sebab dia dah create new higher high and then dia mai balik dekat higher high yang sebelum ni. Okay, ini sebagai guidance lah. Panduan lah aku nak cakap. Kalau let's say benda tu dah higher high, kat mana kita nak entry balik kan dekat higher low tu kan? Either kita tarik guna Fibo ataupun kita entry balik dekat area higher high yang dia pernah break. Yang tu jelas tak? Jelas kan? Jelas.
Okay, so kita akan entry. Dekat area high tadi balik. Sesi pagi. Atau kita guna Fibo. And masuk area 61.8 ke 50.0. Okay. So kat sini kita dapat nampaklah lantunan. Okay. Syarat nak entry untuk long ni dekat higher low ataupun higher low ni, syarat dia mesti ada candle reversal lah. Okay, kalau macam 5 minit ni, kita dapat tengok price break from the sideway lah. Kita boleh panggil sebagai sideway lah sebab dia ada sideway kecil kat sini. Sekejap. Setting. Okay, dia ada sideway kat sini kan. Kalau kita perasan kan, dia ada sideway kecil. So, and then next punya ni candle, okay, hampa takkan nampak sangat kalau hampa guna 3 minit. Okay, kalau 3 minit dia ada buat satu hammer tau. Hammer dengan big volume kat sini. Okay, dekat sini yang geng-geng tadi Saha dengan Abang Yusri entry tadi 555. Sebab next candle adalah hammer macam ni. Dia tak hammer sangat tapi dia doji. Aku bagi personal opinion aku lah. Aku selalu perhati kalau dia buat doji dengan high volume, yang tu memang bukan nak kata memang boleh go 400 tick ke apa, tak. Tapi memang boleh go untuk around 5 tick ke atas lah, insyaAllah. Sebab yang ni pattern favourite aku lah. Tapi yang penting, doji ni kena buat dekat tempat kita nak entry tu lah. Maksud aku, contoh kalau macam doji yang ni dia buat kat area support lah, dekat higher high ataupun higher low kan. So, kita dapat nampak lah kat sini pattern kata even seller dah naik, nampak volume merah ni naik kan. Tapi but then ada satu volume yang sama volume, maksud dia interaksi buyer nak push tu lagi tinggi lah. Means that buyer dah masuk lah. Okay. Kadang-kadang orang takkan berani lah nak entry sini. Memang personal opinion, memang orang takkan berani lah. Siapa berani pattern doji kan, kita tak tahu ke mana. Okay, tapi but then ada satu volume lagi, big volume. Big buyer masuk kat sini. Ini memang bagi confirmation kata kita nak long. So either hang nak entry sini ataupun hang nak entry kat sini. Okay, sebab tu aku cakap benda ni kalau aku personal opinion, aku memang akan tengok volume lah. Sebab candle bagi aku menipu lah. Sebab apa? Sebab bursa FCPO ni personally kalau hampa tengok ada banyak spread kan. Ada kadang-kadang spread tu sampai 5 spread, gap up 5, gap up. Tapi benda tu bagi aku macam boleh nak apply, kata dia tutup ni strong, tapi kadang-kadang disebabkan spread tu jarak. So bagi aku volume ni dia dah cerita segala-galanya bahawa buyer dah masuk dalam ni. Okay, so kat sini kita nak cerita kat sini bahawa dekat sini point kita boleh entry ataupun dekat sini kita boleh entry. Tapi bagi personally aku cakap entry dekat sini high risk, cut loss kena rapat. 5 tick insyaAllah boleh. Tu je lah ayat aku. Entry kat sini boleh gayat sikit, maybe kalau macam jenis kita yang sebagai trader mesti akan kata, oh perlu ke aku nak kejar harga kan. Sebab kalau kita perasan, kalau dia tutup sini dah 3570, kau nak entry, kau mesti akan 3565 kot. Kadang-kadang FOMO, and then kat sini kita jadi apa orang kata, jadi FOMO lah kat sini sebab dia nak ni ke tak. Lepas tu main dia terbang kat sini barulah kita FOMO. Lepas tu dia jatuh sini kita kat loss lah. So bagi aku akan entry dekat sini lah. Sebab apa aku cakap entry kat sini, sebab dia buat kat higher low. And then kat sini area yang if let's say dia pecah pun, risiko kita tetap rendah berbanding dekat sini. Sebab maybe momentum dia nak lantun balik, dia akan sampai kat sini baru dia nak lantun. So benda ni ikut kepada perspektif hampa lah. Sama ada hampa nak risikokan entry tu untuk dapatkan long sebab volume dah masuk, ataupun nak main safe, nak ikut kepada personality orang lah. Sebab benda ni kita jangan follow orang kata beli sini beli, tak. Kita bukan macam tu. Kita beli based on kita punya risiko dengan duit kita, apa yang kita mampu lah kat sini. Okay, kita sambung balik. So kat Zim, sorry ganggu. What? Zim,
Ya. Kau punya volume ni kau tak pakai moving average ke? Oh, sorry. Yang Terlupa ada pasang. garis tu. Selalu kau pakai Boleh, ke tak boleh. kalau tak CPO? Pas wajib pakai. Oh, selalu kau pakai ah? Aku memang akan pakai tu. Oh, okey. Sebab tu aku tak suka guna CQG, Fat. Sebab CQG dia tak tunjuk. Faham tak? Ah, Fat. faham. Tu aku tak suka. Aku lagi suka guna platform TradingView sebab dia ada tunjuk volume spike kan. Nampak kat sini kan, volume melebihi garis MA ni kan. Sini kan, nampak sini. Sini, nampak. Okay. Okay, so yang ni lah nak cerita sebagai situasi petang tadi lah. Okay, kalau kita nak predict untuk esok pula, kita dah perasan ini high-high yang dia buat baru, sesi petang. And then, ini high-high yang sebelum dia tutup market tadi lah. Area-area sini lah. So, kita tanda dah siap. Ini high-high. Ini high-high. Okay, high low kat mana? High low boleh juga jadi kat sini high low. Kita boleh tandakan kat sini sebagai high low balik. Okay, kita boleh tandakan kat sini area high low dia lah. Kat sini. So kat sini, kat esok kita nak, okay, let's say esok dia buat gap up kan. Dia buat gap up, dia create new high. So kita ready lah nak cari long balik lah. Tapi kita cari long kat area mana? Kat area ni balik lah, 3592. Okay, let's say esok dia buat gap down. Tapi dia buat gap down sampai sini kan. Okay, kalau sampai sini, kita dah boleh assume kata perubahan trend lah. Sebab dia dah pecahkan high low semalam tau. So kita boleh cari untuk short position lah. Okay, apa-apa dia jangan violate lah. Jangan dia buat gap down tu sampai pecah dekat 3540 lah. Kalau dia buat gap down sikit pun dekat 3558 apa semua tu kan. So yang tu still valid lagi lah untuk long. Okay. Kalau untuk so kita akan tengok balik, kita akan tengok dekat kajian tadi long kan, sekarang kita short. Okay, jom kita tengok short lah. Short menambah sikit volume. Okay, so kat sini dia dah start the short lah. Dia buat lower low, dia buat lower high. Short ni dia sebab tak pernah ni kan. Okay. So sini dia buat lower low. Tak nak ambil kat mana yang sesuai. Tak apa. Kita ambil yang ni lah sebab dia ada gap kan, senang ni nak explain. Okay. So kat sini dia buat low, sini dia buat lower low, sini dia buat lower high lah. Okay, kalau situasi petang, situasi downtrend, apa yang aku baca lah setakat ni, yang aku faham lah. Sekejap, tanda dulu sekejap. Okay, so sini ada lower low, yang ni ada lower high. Okay, situasi macam ni lah. Market dah tutup lah kan, kira tunggu esok. So, kita dah predict lah. Okay, dia buat lower high, dia buat lower low. So, kita akan nanti, and then, okay, bila dia buat gap down, pemikiran dia macam ni je. Macam tadi kan, yang aku ulang tadi, aku cakap, kalau dia tak buat create new high, kalau dia create new high, kita akan cari position long kan. Sama juga dengan situasi downtrend. Kalau dia create gap down, kita ready nak cari position short. Okay, sebab dia create new low dekat hari sekarang ni. Jelas tak Indo? Faham kan? Faham tak no? Okay, so dekat situasi kat sini, situasi yang hari ni lah, hari ni bukan hari ni lah, hari yang kita tengok ni, dia create new low. So, kita decide cari short sahaja. Okay, so dia buat new low. Kita ready decide untuk kita cari position short. Alright. Kat sini,
kita kena hafal lah pattern-pattern yang mana dia tunjuk reversal lah. So kita nampak kat sini dia buat lower low. And then kat sini dia buat lower high. Okay. Tak apa aku guna 3 minit. Ni lah. 3 minit aku suka 3 minit. Okay, so kat sini dia create new low lah. So dia create new low, kita akan entry. Okay, dekat sini kita kena faham. Kita kena hafal lah pattern-pattern reversal untuk situasi short lah. So kita nampak kat sini dia create lower low yang baru, and then dia rebound balik dekat lower high ni. Okay, lower low, dia rebound. Okay, kat rebound ni menarik sebab dia bagi satu signal reversal iaitu bearish engulf lah. Kalau nampak kat sini kan, bearish engulf dia buat kan. Bearish engulf dengan high volume. Nampak volume high volume lah. Ini. Okay, and then so kita short lah. Short. Okay, and then sini dia dah create lah new lower low lah, new lower low lah kat sini, lower low yang baru kat sini. Sebelum dia rehat lah. So, dia pecah kan. Okay. So and then dekat rehat pun dia create juga new low kat sini. So kita memang aim untuk cari position short je lah. Tengok kat sini. Dia buat engulf lagi. So benda situationnya ni dia akan ulang je kalau hampa pasang lah. Tengok dia, yang ni dia create macam head and shoulder juga. Tapi kalau aku lagi suka guna candle punya pattern lah, yang signal reversal lah. Okay, so jadi alright. Lower low, lower high, lower low, lower high. Okay, and then kat sini dia buat gap up lah. Okay, dia buat gap up. Maybe kat sini ramai akan tercedok lah. Kalau aku memang betul-betul aku akan cari position long. Sebab apa yang kita hafal macam tu lah. Yang ni memang aku tak pastilah sebab apa dia short lagi. Yang ni aku tak pasti. Maybe dia nak tutup gap ke ataupun sebab yang aku pasal lah Fat apa semua kan. FCPO ni dia akan tutup gap. So kita kena hati-hati juga. Cuba tengok gap-gap yang sebelum ni dia tak tutup sebab dia akan tutup. Sebab aku nampak lah kat sini pernah satu ketika kat sini. Pernah satu ketika ni kat mana aku nak jumpa. Mana cari. Okay, nampak kat sini. Sini dia gap down kan. And then setelah sekian lama dia try tutup gap. And then sini mana lagi lah. Sini pun ada gap, dia tutup lagi. So kita kena lagi satu aku nampak FCPO ni kita kena faham dengan gap lah. Gap yang tak ditutup lagi lah. Yang tu yang kita kena faham. Okay, balik yang tadi. Balik yang tadi. Kalau yang ni, kalau aku secara personally, aku memang akan go for long lah sebab dia dah create new high. Kan? Dia dah create new high. Kita akan cari position long lah. Nampak kat sini kalau aku pun long. Tapi aku personally yang ni memang aku tak tahu apa-apa. Sebab apa dia still jatuh, maybe tutup gap ke apa, aku tak pasti. So macam biasalah. Kalau let's say dia perubahan trend kan, dia let's say kan kita memang aim high, kita dah tanda dia higher high, higher low, and then dia break higher low sini. So memang kita still on, kita kena ubahlah pemikiran, bukan short, bukan long dah lah. Memang kita kena cari short je lah. So macam tu je lah. Okay, macam ini kan, kita lagi satu kita nampak personally kat sini dia memang totally downtrend lah kat sini kan, still downtrend. Okay, and then kat sini dia buat gap up. Okay, kalau tengok situasi yang ni pula, dia buat lower high, dia buat lower low pada hari petang sebelum dia tutup tu lah. Buat lower low, and then dia buat gap up. Gap up tu tak lepas lower high yang sebelum ni. Maksudnya dia tak create new high. Faham tak? Aku terang. Maksudnya dia buat gap up tapi dia tak lepas lower high yang sebelum ni. So kita still in short position lah. Kita still cari short position. Okay. Okay, but then kat sini kita nampak dia dah start buat uptrend lah.
Okay, kat sini kita kena faham. Okay, yang aku faham market structure ni, kita kena compare dengan hari sebelum tu. Faham tak? Okay, let's say kan, nampak-nampak sini kan, dia downtrend and then sini dia buat uptrend kan. Okay, let's say kita faham kat sini balik, kita tanda balik kan. Okay, dia uptrend lah pada hari yang sekian-sekian. So, nampak kat sini dia buat higher high, higher low. And then dia buat gap up, dia create new high sebelum hari yang lepas tu. Hari 26 Januari tu kan. So 26 Januari dia create. So kat sini kita akan cari position long. So hampa kena compare dengan hari yang sebelum ni lah. Okay. Aku rasa yang tu je kot untuk market structure aku lah. Yang aku nak jelaskan malam ni. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Setakat ni okey. Clear. Okay. Cuma itulah tak tutup gap lagi tu.